Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Kita berada pada juz kedua, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tentang bab kedua, adab-adab berkahwin, yang mana kita sekarang masuk pada muka surat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Adapun kebinasaan berkahwin itu, maka iaitu 3 perkara. Maksud kebinasaan di sini adalah afatun nikah, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan kalau perkahwinan ini kalau dengan perkahwinan dia akan memberi afat, memberi mungkin perkara aspek negatif pada situasi yang tertentu. Ini tidak cakap. Pertama, bahawa tiada mudah atasnya memberi belanja akan isterinya daripada harta yang halal. Maksudnya bila kita dah kahwin, maka kita ada berkewajipan. Kita ada kewajipan untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Yang kalau seorang itu tidak tahu atau tidak dapat untuk mendapatkan ma'isyah, untuk dapatkan penghasilan, untuk memberi nafkah belanja isterinya, maka dia dalam keadaan kesusahan. Dia afat. Ini daripada harta yang halal. Padahal wajib atasnya itu nafkah. Atau adalah ia lemah daripada menuntut rezeki yang halal. Kerana rezeki yang halal itu tiada mudah menghasilkan akan dia oleh kebanyakan manusia. Ini sebab memang pekerjaan itu susah. Lebih-lebih hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada sijil, tak ada pekerjaan, tidak ada sijil, tidak ada iaitu bukti bahawa dia ini memiliki kemahiran sesuatu, susah untuk orang ambil dia sebagai bekerja. Walaupun mungkin dia mahir dalam sesuatu, kan, kerana pembuktian tersebut tidak ada. Ini apa? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sedangkan kalau nak belajar, tak semua orang boleh belajar. Macam-macam isu. Tapi ini menunjukkan bahawa betul apa Imam Ghazali katakan, untuk mencari pekerjaan penghasilan itu tidak mudah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka adalah berkahwin itu merupakan sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Jadi mungkin akan menyebabkan orang itu terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Berapa banyak orang terpaksa atau sanggup atau menjustifikasinya atau menghalalkan, dijadikan ia sebagai justifikasi untuk makan perkara yang haram, untuk mencuri dan lainnya, adalah dengan alasan bahawa dia tidak ada ma'isyah untuk keluarganya. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam perkara ini. Ini adalah fakta, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka adalah berkahwin itu merupakan sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman sekarang ini, lebih-lebih lagi lah pada zaman sekarang. Itu dia nak cakap macam tu. Dan di dalam yang demikian itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya. Perkara ini akan membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya. Dan adalah ghalib orang bujang itu sejahtera.
daripada yang demikian itu. Jadi biasanya orang berjuang itu sejahtera daripada yang demikian itu sebab dia tidak ada maisha, dia tidak ada tanggungan nafkah, so dia tak apa untuk hidup sendiri, untuk tidak memiliki penghasilan keluarga sebab dia tak ada kewajipan. Kalau dia lapar tahan perut sendiri, macam dia kau macam tu. So dia tidak berhajat untuk mencari penghasilan yang haram sekalipun. Ini. Jadi wal hadra abidakum. Wa fil khabari anna al-abda yuqaf la yuqafu indal mizani wa lahu min al-hasanati amthalul jibali fayus'alu an riayati ailatihi wal qiyami bihim wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hatta yustaghraqa bitilkal mutalabati kullu a'malihi fala tabqa lahu hasanatun fatunadi al malaikatu hadha alladhi akala iyaluhu hasanatihi fid dunya wa tahana al yawma bi a'malihi. Hadis ini rawahu sahibul quds. Jadi pengarang kitab Qutul Qulub yang meriwayatkan apa yang telah dibaca ini. Qala al-Iraqi lam aqif lahu ala aslin. Jadi menurut al-Iraqi dia tidak menemukan sumbernya. Artinya, dan adalah tersebut di dalam hadis Nabi SAW bahawa seorang hamba Allah diperhentikan pada dekat mizan, yakni dekat neraca pada hari kiamat, dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Kemudian, maka ditanya akan dia daripada pemeliharaannya terhadap ahlinya, daripada berdiri dan mentarbiahkan mereka itu, dan ditanya daripada harta dari mana ia menguasai akan dia dan pada apa dibelanjakan akan dia hingga habis segala amalannya yang kebajikan dengan tuntut balas bagi kejahatannya itu, maka tiada tinggal baginya satu kebajikan jua. Maka menyeru malaikat, yakni berteriak ia di hadapan orang banyak dengan katanya, inilah orang yang dimakan akan segala kebajikannya itu oleh iyalnya, keluarganya maksudnya, yakni oleh ahlinya di dalam dunia, dan tergadai pada hari itu segala amalnya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayakifunahu baina yaday Allahi ta'ala fayaquluna ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhalu wa kana yut'imuna al-harama wa nahnu la na'lamu fayaqtasu lahu minhu. Artinya, dan kata oleh setengah ulama bahawasanya pertama-pertama yang bergantung dengan seseorang laki-laki pada hari kiamat itu iaitu ahlinya dan anaknya, maka memperhentikan mereka itu akan dia antara hadapan hadrat Allah Ta'ala. Maka berkata mereka itu, wahai Tuhanku, ambil olehmu bagi kami dengan hak kami daripadanya. Maka kerana bahawasanya ia tiada mengajar akan kami sesuatu yang kami jahil akan dia, dan adalah ia memberi makan akan kami dengan harta yang haram, padahal kami tiada mengetahui akan dia, maka ketika itu membalas Allah Ta'ala bagi mereka itu daripadanya dengan siksa. Jadi ini pentingnya kita memastikan makanan yang kita berikan kepada anak dan isteri kita adalah termasuk daripada makanan-makanan yang halal, dari makanan-makanan yang dibenarkan oleh syarak. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kita tentunya tidak mahu, enggan, kita tak naklah
makanan yang kita beri itu adalah termasuk makanan yang syubhat, yang haram dan lain-lain. Dan sabda Nabi SAW, la yalqallaha ta'ala ahadun bidhanbin a'zama min jahalati ahlihi. Dzakarahu Sahibul Firdaus, telah mengatakan kita hadis ini oleh pengarang kitab Musnadil Firdaus. Ini Musnadil Firdaus. Itu yang terkenal, tuan-tuan hormat. Menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya tiada mendapat akan Allah Ta'ala oleh seseorang dengan dosa yang terlebih besar daripada jahil ahlinya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, فَهَذِهِ آفَةٌ عَامَةٌ قَلَّ مَنْ يَتَخَلَّسُ مِنْهَا إِلَّا مَنْ لَهُ مَالٌ مَوْرُوسٌ أَوْ مُكْتَسَبٌ مِنْ خِلَالِ يَفِي بِهِ وَبِأَهْلِهِ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْقَنَاعَةِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ طَلَبِ زِيَادَةِ فَذَاكَ يَتَخَلَّسُ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ أَوْ مَنْ هُوَ مُحْتَرِفٌ وَمُقْتَدِرٌ عَلَى كَسْبِ حَلَالٍ مِنَ الْمُبَاحَاتِ بِاحْتِطَابٍ أَوْ إِسْتِيَادٍ أَوْ كَانَ فِي صِنَاعَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالسَّلَاطِينِ فَيَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعَامِلَ بِهَا أَهْلَ الْخَيْرِ وَمَنْ ظَاهِرُهُ السَّلَامَةُ وَغَالِبُ مَالِهِ حَلَالٌ. Artinya, maka inilah kebinasaan berkahwin yang am, dan sedikit sekali orang yang lepas daripadanya, melainkan seseorang yang ada baginya harta pusaka, atau ada baginya usaha daripada yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya itu, dan ada baginya daripada qanaah yang menegahkan daripada menuntut belanja yang lebih, maka yang demikian lepas daripada kebinasaan berkahwin itu. Atau seorang yang ada mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas menguasai yang halal daripada mubah dengan mengambil kayu di hutan, atau ia mengambil buru-buruan, atau ada ia di dalam perbuatan yang tiada takluk dengan raja-raja, dan kuasa ia atas bahawa bermuamalah dengan orang yang ahli khibrah dan orang yang zahirnya itu sejahtera dan ghalib hartanya itu halal, maka yang demikian itu lepas daripada kebinasaan berkahwin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kedua, singkat atau taksir ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya, yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya itu, dan tiada sabar ia atas tabiat ahlinya yang tiada muafaqah dengan tabiatnya, dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya itu. Sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ulu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i menurut Takhrij Al-Iraqi. Memadailah, artinya memadailah dengan seorang itu berdosa apa bahawa mensia-siakan ia akan hak orang yang wajib atasnya nafkah. Ini diberikan kepada mana-mana lelaki suami yang berkahwin tapi tidak merasa dia bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Kalau dia berkahwin dengan isteri yang mungkin memiliki pekerjaan, mungkin memiliki penghasilan, dia kena tahu bahawa yang berkewajipan untuk menafkahi keluarga tersebut adalah suami, bukan isteri. Tekan isteri yang memiliki penghasilan, duit tersebut duit dia, bukan duit keluarga, bukan duit si suami. Kalau dia bagi belanja dekat suami dia, itu nama dia sedekah kat suami dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi adalah tanggungjawab bagi semua lelaki untuk memastikan ia menafkahi keluarganya dengan benar. Ini afat nikah. Kalau orang yang tak nak ada tanggungjawab
terhadap itu, maka jangan nikah dulu. Kalau dia takkan ada sampai tu, dan jangan nikah lah kalau dia memang tak nak jaga keluarga dia. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi Ustaz, kalau dia masih belajar macam mana Ustaz? Itu lain, tuan-tuan Muhammad. Dia dalam usaha untuk menuju ke arah tersebut. Dan dia berhajat untuk kepada pernikahan. Kerana manusia ada keperluan biologi, keperluan tertentu yang menuntutkan dia untuk untuk menikah. Maka dalam hal ini sebaiknya dia menikah kalau memang boleh membawa kepada maksiat. Ini. Jadi kita kena jaga perkara-perkara sedemikian. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata dekat sini. Wa ruya annal hariba min iyalihi bimanzilatil abdil haribil abiqi la tuqbalu lahu salatun wala siyamun hatta yarji'a ilaihim. Yang bermaksud artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa orang yang lari daripada ahlinya itu pada menempati hamba yang lari daripada tuannya, abdi, abiq itu yang lari dari tuannya, tuannya, maka tiada diterima baginya sembahyangnya, tiada diterima puasanya, hingga kembali ia kepada mereka, yakni kepada ahlinya. Jadi tak nak dia kena balik baru boleh. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa man yuqassiru anil qiyami bihaqqihinna wa in kana hadiran fa huwa bi manzilati haribin. Artinya, barang siapa singkat, yakni tiada kuasa daripada mendirikan dengan hak mereka itu, dan jika ada ia hadir sekalipun, maka iaitu seperti orang yang lari daripada ahlinya, iaitu lari daripada keluarganya. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, فَهَذِهِ آفَةٌ عَامَةٌ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ دُونَ عُمُومِ الْأُولَى لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا إِلَّا حَكِيمٌ عَاقِلٌ حَسَنُ الْأَخْلَاقِ بَصِيرٌ بِعَادَاتِ النِّسَاءِ صَبُورٌ عَلَى لِسَانِهِنَّ وَقَافٌ عَنِ اتِّبَاعِ شَهْوَاتِهِنَّ وَحَرِيصٌ عَلَى الْوَفَاءِ بِحَقِّهِنَّ يَتَغَافَلُ عَنْ زَلَلِهِنَّ وَيُدَارِي بِعَقْلِهِ أَخْلَاقَهُنَّ. Artinya, maka kebinasaan berkahwin ini pula walaupun ia kurang daripada kebinasaan yang pertama itu, dan tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang hakim lagi akil, yakni orang yang alim dan ahli akan ilmu hikmah, yang memberi manfaat di dalam akhirat, lagi mempunyai akal yang sempurna, lagi baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan, lagi sabar ia atas kejahatan lidah perempuan, dan berhenti ia daripada mengikut syahwat perempuan, yakni tiada diikutnya akan kehendak perempuan itu melainkan dengan muafaqah syariat, jadi dengan syarat ikut syariat. Lagi loba atas menyempurnakan dengan hak perempuan yang lazim atasnya, lagi ia lalai dengan kesalahan perempuan, yakni tiada ia sangat hirau kepada kesalahan perempuan atasnya, lagi ia memeliharakan dan menjinakkan dengan akalnya akan tabiat perempuan, yakni tahu ia memujuk akal perempuan dengan bicara akalnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu ketiga, bahawa adalah ahlinya dan anaknya itu membimbangkan baginya daripada ingat akan Allah Ta'ala. Jadi kalau dia kahwin, menyebabkan dia tidak dapat memenuhi wirid dan zikir dia yang biasa dia lakukan, mungkin lebih banyak daripada peduli orang lain. Tapi dengan dia ada anak dan isteri, dia wajib jaga mereka. So,
akhirnya dialihkan daripada fokus untuk berzikir kepada Allah kepada untuk ma'isyah, anak dan keluarganya. Ini. Dan membimbangkan ia daripada menjalani jalan akhirat dan daripada berbuat ibadat serta berhadir hati kepada Allah Ta'ala dan masyghul ia kepada menuntut akan dunia dan membanyakkan akan mentadbirkan akan kehidupan bagi anaknya dan ahlinya, dengan menghimpunkan harta dan penaruhan bagi mereka itu. Dan yang demikian itu pada ghalibnya membawa kepada bakhil, yakni kikir. Maka inilah sebesar-besar celaka yang membinasakan akan manusia. Ini dia hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan dari kerana inilah berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, man syaghalaka anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika masy'umun. Artinya, barang siapa membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu daripada ahli dan harta dan anak, maka iaitu celaka atasmu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini semua afad. Dipanggil dengan afad-afad bernikah atau berkahwin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini daripada kitab Ihya lah dinukil dan dibawa ke sini. Wa minal afatil azimah ay yakuna al-ahlu wal waladu syaghilan an dawami dzikrillahi ta'ala wa suluki tariqil akhirati wa la'allahu yurisul bukhla fil ghalibi wa huwa minal muhlikat. Faqad nabbahnaka ala al-fawaidi wal afati wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal ahwali. Fata'ammal halaka wakhtar li nafsika ma huwa aqrabu muwassilin ila tariqil akhirati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya, tuan-tuan, dan setengah daripada kebinasaan afat berkahwin yang amat besar itu, bahawa ada ahli dan anak itu membimbangkan daripada mengekalkan akan zikrullah Ta'ala, dan daripada menjalani jalan akhirat. Dan yang demikian itu mempusakai atau mengakibatkan kikir pada ghalib. Maka kikir itu setengah daripada yang membinasakan akan agama. Maka sesungguhnya telah aku jagakan akan dikau atas beberapa faedah berkahwin. Sebab itu dia dah sebut dah beberapa faedah berkahwin dan beberapa kebinasaan berkahwin. Dan itu bersalah-salahan. Jadi akan terjadi perbezaan, kan? Dengan sebab bersalah-salahan seseorang dan bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan kelakuan hukum dia. Beza-beza pada orang, keadaan, subjek dan lain-lain. Maka engkau tilik akan kelakuanmu. Sebab itu kita kena perhatikan kita masuk bahagian yang mana. Dan engkau pilih bagi dirimu apa yang terlebih hampir menyampaikan kepada jalan yang memberi manfaat di dalam akhirat. Ini tugas kita untuk identify kita ini afat dia dekat mana, bahagian mana. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, lagi sekali dinukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa in qulta faman aminal afati famal afdalu lahu at-taqalli li ibadatillahi ta'ala aw nikahi fa'aqulu yajma'u bainahuma li'anna nikaha laysa mani'an min at-takhalli li ibadatillahi ta'ala min haitsu innahu aqdun walakin min haitsul hajatu ilal kasbi fa in qadara ala kasbil halali fa nikahu aidan afdalu li anna dalila wasairal awqatin nahari
yumkinu at-takhalli fihi lil ibadati wal muwadhabah ala al-ibadati min ghairi istirahatin ghairu mumkinin fa in furida kaunuhu mustaghriqan li awqati bil kasbi hatta la yabqa lahu waqtun siwa awqatil maktubati wan naumi wal akli wa qada'il hajati fa in kana ar-rajulu mimman la yasluku sabilal akhirati illa bis salatin nafilati awil hajji wa ma yajri majrahu minal a'malil badaniyati fan nikahu lahu afdalu lianna fi kasbil halali wal qiyami bil ahli was sa'yi fi tahsilil waladi was sabri ala akhlaqin nisa'i anwa'an minal ibadati la yaksuru fadluha ala nawafilil ibadati wa in kana ibadatuhu bil ilmi wal fikri was sayril batini wal kasbu yuwashwishu alaihi dzalika fatarkun nikahi afdalu. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya, maka jika engkau kata, maka barang siapa sejahtera daripada kebinasaan berkahwin, maka adakah afdal baginya bersunyi daripada berkahwin itu kerana berbuat ibadat akan Allah Ta'ala, atau afdal ia berkahwin? Kan? Kalau dia bolehlah berkahwin, dia tidak akan terkena afatun nikah. So mana satu lagi afdal? Dia istighfar dan ibadah atau dia bernikah? Maka aku berkata bahawasanya menghimpunkan antara keduanya itu lebih afdal. Kahwin tapi tetap istighfar dengan ibadah kepada Allah. Kerana berkahwin itu tiada menegahkan ia daripada bersunyi. Kerana berbuat ibadah akan Allah Ta'ala daripada sekira-kira bahawa akad nikah. Jadi dengan berkahwin kita masih boleh ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa kata tak boleh? Tetapi barangkali menegah ia akan berbuat ibadat daripada sekira-kira berkehendak kepada berusaha menghasilkan akal belanja ahlinya itu. Cuma masalah dia, kalau dia dah kahwin, dia kena kerja. Takut dia kerja itu yang akan menyebabkan dia terhalang untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Maka jikalau kuasa ia atas berusaha menghasilkan rezeki yang halal, padahal tiada menegahkan usahanya itu akan berbuat ibadat, maka berkahwin itu afdal, kerana pada waktu malam dan setengah yang tinggal pada waktu siang hari itu dapat bersunyi ia di dalamnya itu bagi berbuat ibadat, dan mengekalkan atas berbuat ibadat dengan tiada beristirahat, iaitu berehat, iaitu tiada dapat dilakukan. Ni. Hadirin wal hadirat hafizah. Dan jika difardukan atau ditakdirkan keadaannya akan menghabiskan segala waktunya itu dengan berusaha hingga tiada tinggal baginya waktu yang lain daripada waktu sembahyang fardu yang 5 waktu, dan tidur dan makan dan qada hajat, maka jika ada ia laki-laki daripada yang tiada menjalani akan jalan akhirat melainkan dengan berbuat sembahyang sunat, atau daripada mengerjakan haji yang sunat, atau barang yang berlaku seperti berkelakuan daripada segala amal anggota badan yang sunat, maka berkahwin itu afdal baginya. Dalam kes ini afdal kahwin. Afdal baginya daripada berbuat ibadat yang sunat itu, kerana di dalam usaha menghasilkan rezeki yang halal dan berdiri atas mentadbirkan ahli dan menguasai di dalam menghasilkan anak dan sabar atas kelakuan perempuan yang menyusahkan itu, iaitu beberapa bahagi daripada ibadat yang terlebih afdal. Itu semua jadi ibadat. Jadi ibadat bagi seorang tersebut. Nak layan isteri itu jadi ibadat. Afdal yang tiada singkat kelebihannya daripada berbuat ibadat yang sunat. Kadang-kadang lebih besar, bukan hanya tiada singkat, bukan hanya dia lebih rendah dari ibadat sunat, dia lebih tinggi, lebih besar daripada ibadat sunat. Yakni tiada kurang kelebihannya itu daripada berbuat ibadat yang sunat itu. Dikahwin. Dalam kes ini, kita dituntut untuk berkahwin.
Dan jika ada ibadatnya itu dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat dan berfikir dan dengan menjalani tarekat ahli sufi, padahal usahanya menghasilkan rezeki yang halal bagi ahlinya itu memberi was-was atasnya, maka meninggalkan berkahwin itu terlebih afdal baginya. Jika ibadatnya itu dengan menuntut ilmu dan memberi manfaat kepada akhirat dengan menjalani tarekat, dengan berzikir dan lainnya, lebih utama dia tinggalkan kahwin kerana dia masih dalam proses menuntut ilmu dan lain-lain. Ini. Tetapi jika ada ia daripada orang yang arif, yang arifin, yang kamil, sekira-kira berkahwin itu tiada membawa was-was atasnya dan tiada membawa akan masyghul daripada berzikrullah Ta'ala dan daripada berbuat ibadat serta hadir hati akan Allah Ta'ala, maka menghimpunkan ia antara demikian itu dan antara berkahwin itu afdal baginya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya dan tabi'in dan beberapa ulama dan awliya yang salihin, yang mutaqaddimin, yang mutaakhirin radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah habis fasal yang kedua. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk fasal yang ketiga. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.